Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua lagi di dalam video seterusnya untuk meneruskan pembelajaran geografi tingkatan 3. Baik, insya-Allah hari ini cikgu akan masuk bab yang terbaru iaitu bab 6 berkaitan dengan tajuk sumber semula jadi di Malaysia. Sebelum itu diharapkan kepada pelajar yang menonton video ini sekiranya sudi untuk like dan juga subscribe channel cikgu ini. InsyaAllah terima kasih cikgu ucapkan. Dan sekiranya ada sebarang komen ataupun apa-apa cadangan boleh tinggalkan di ruangan komen di dalam channel cikgu ni. Baik, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini seperti yang dinyatakan kita akan masuk bab 6 iaitu tajuk sumber semula jadi di Malaysia. Sekejap je, pejam celik kita dah sampai ke topik yang ke-6. Baik, di akhir pengajaran dan juga pembelajaran pada hari ini kita ada beberapa objektif ataupun standard pembelajaran. Tetapi untuk video kali ini cikgu hanya ambil objektif ataupun standard pembelajaran yang pertama saja iaitu 6.1. Apa dia 6.1? Kita nak menamakan sumber semula jadi di Malaysia. Okey, untuk video kali ini kita nak mengetahui apakah maksud yang dimaksudkan sebagai sumber semula jadi dan apakah nama-nama sumber-sumber semula jadi yang ada di dalam negara kita. Baik, 6.1 sumber semula jadi di Malaysia. Sebelum tu, cikgu cakap sebelum ini, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sumber. Kan pernah dengar kan perkataan sumber, kau sumber ilhamku, kau sumber inspirasiku. Tapi yang ini bukannya itu, kita tengok sumber. Apakah sumber? Okey, sumber adalah bahan yang digunakan atau dibangunkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Okey, maksudnya di sini sumber ni adalah sesuatu bahan yang kita cari, yang kita kenal pasti, lepas tu kita keluarkan, kita proses untuk kita menghasilkan atau mencipta sesuatu alatan lain daripada bahan itu tadi. Tujuan dia supaya alatan atau bahan itu menjadi kemudahan dalam kehidupan kita. Okey, sebagai contoh telefon bimbit. Ini alatan, ini barangan. Tetapi apakah sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan telefon bimbit ini? Itu maksud dia. Takkan kita korek-korek keluar biji telefon bimbit, tak ada. Kita akan ada bahan-bahan itu. So bahan itu kita keluarkan, kita gunakan, kita proses dan terhasillah satu alat ataupun teknologi yang daripada bahan itu yang boleh kita gunakan untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Baik. Sumber pula adalah dikatakan sumber semula jadi yang dimasukkan di sini. Bukan sumber ilhamku, sumber inspirasiku, bukan. Tetapi sumber semula jadi. Yang mana ianya berasal daripada alam sekitar kita. Berasal dari sekeliling kita. Di sekeliling kita. Yang sama ada kita nampak ke, yang kita tak nampak. Yang kita nampak ni kita boleh tengok lah dengan mata kasar kita. Yang kita tak nampak mungkin di dalam perut bumi. Yang kita kena pasti kita boleh keluarkan. Kita boleh eksploitasi, kita boleh guna untuk dihasilkan bahan ni. Baik, contoh sumber semula jadi ini termasuklah seperti air. Ni kita nampak, betul? Air kita nampak. Itu sumber semula jadi. Tanah, kita pun juga nampak tanah. Kita jalan atas tanah. Hutan, juga sumber semula jadi. Dan mineral. Ni kita tak nampak mineral di dalam perut bumi yang perlu kita keluarkan. Barulah kita boleh nampak. Dan keluarkan, kita proses. Itu pun kita tak nampak dalam bentuk asal dia macam mana. Kita tahu-tahu yang telah diproses. Yang telah keluar daripada kilang. Baik, itu sumber semula jadi. Dan sumber semula jadi ni kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Yang mana yang pertama adalah sumber yang boleh baharu dan yang kedua dikenali sebagai sumber yang tidak boleh baharu. Okey, so kita tengok apakah yang boleh baharu dan apakah yang tak boleh baharu. Apa bezanya? Baik, sama-sama kita tengok. Baik, jenis-jenis sumber di Malaysia tadi. Okey. Sumber semula jadi kita boleh bagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama sumber boleh baharu. Apakah sumber boleh baharu? Baik, ini dia. Sumber boleh baharu ni adalah sumber yang kita gunakan secara berterusan.
kita boleh guna secara berterusan. Tak perlu kita takut. Keep on going, guna je. Kerana apa? Sebab sumber ini tidak akan kehabisan. Dia tak akan habis. Kalau kita guna pun, dia boleh generate sendiri secara semula jadi ataupun atau cara lain. Dapat dijana atau dihasilkan oleh manusia. Itu maksud dia. Sama ada dia bila dah gunakan, dia wujud balik secara semula jadi ataupun kita boleh buat. Kita boleh gunakan kaedah tertentu untuk sumber ini ada balik. Itu dimaksudkan boleh ataupun dapat dijana atau dihasilkan oleh manusia. Okey, jelas Itu sumber boleh baharu. Yang kedua, sumber tidak boleh baharu. Of course lah, paling mudah. Dia adalah yang bertentangan dengan sumber boleh baharu tadi. Kalau sumber boleh baharu, kita boleh gunakan secara berterusan, tak akan habis, kita boleh hasilkan balik. Yang tak boleh baharu, dia bertentangan, akan kehabisan jika digunakan secara berterusan. So, itu beza dia. Sebab apa akan kehabisan? Sebab pembentukan ataupun proses terjadinya sumber-sumber ini mengambil masa yang lama. Maksud lama tu 100 tahun, puluhan tahun baru boleh ada balik. So, boleh ke kita hidup selama tu? Tak boleh. Ke generasi akan datang yang akan dapat guna. So, itu dimaksudkan tidak boleh baharu dan tak boleh ganti. Dan kita pun tak boleh dan tak ada lagi lah setakat teknologi nak buat balik benda tu dalam tempoh yang terdekat, yang singkat. Okey, boleh beza antara dua perbezaan jenis sumber. Boleh baharu dan juga tidak boleh baharu. Baik, okey. Kita teruskan. Baik, kita lihat pula apakah kategori yang dimasukkan di dalam sumber-sumber yang boleh baharu ini. Apakah nama sumber-sumber semula jadi yang boleh baharu ini? Kita akan lihat satu persatu ni yang objektif pertama, menamakan. Okey, sumber boleh baharu seperti yang dinyatakan tadi adalah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun digunakan, diambil secara berterusan. Okey. Sebab apa? Sebab sumber ini tidak habis, sebab dia boleh diperbaharui melalui pelbagai cara. Sama ada kita merawat semula sumber tu, ataupun kita buat proses penanaman semula, sama ada kita kitar semula bahan yang kita dah guna itu, ataupun sama ada melalui proses pembiakan. Okey? Baik, contoh sumber boleh baharu adalah seperti hutan. Okey, kita boleh keluarkan hutan, kita boleh hasilkan hutan, betul? Kita boleh tanam balik hutan. 10 tahun, 20 tahun, dia tumbuh balik. Ada balik sumber dalam hutan tu. Tu maksud dia. Suria, matahari. Kita gunalah banyak mana pun, still takkan habis. Sehinggalah hari kiamat. Tu habislah. Sumber tanah pun sama juga. Kita guna, kita korek, kita proses tu ini. Kita boleh hasilkan balik tanah. Sebab ada proses penghasil tanah ni terjadi daripada bahan tertentu lah. So, kita boleh buat. Sama juga macam sumber air, dia takkan kehabisan. Sebab kalau kita tengok pun 70% daripada permukaan bumi ni semuanya bermula daripada 70% daripada air. 30% saja kawasan daratan. So, banyak 70%. Dan kalau kita tahu juga, kalau kita pernah belajar pula di dalam sains, air ni dia ada proses kitaran hidrogeologi dia sendiri. Proses sejatan, meluapan, lepas tu turun balik menjadi air. Okey, sebab itu dia tidak akan habis. Ini antara contoh sumber boleh baharu. Okey. Dia bagi lagi contoh-contoh tadi. Hutan. Okey. Tu gambar hutan. Apakah sumber yang ada dalam hutan? Nama ada haiwan, tumbuhan, akar kayu, itulah semua masuk dalam hutan. Bukannya masuk sumber hutan ni merujuk pada pokok balak saja, tak. Banyak lagi sumber dalam hutan tu selain daripada flora dan fauna. So, air sama juga. Kita guna air sungai, air laut kita boleh guna, air dalam bawah tanah pun ada, air daripada atas langit, air hujan pun kita ada. Okey, kita boleh guna going guna. Solar ataupun suria daripada cahaya matahari itu. Kita boleh manfaatkan cahaya matahari itu. Kita cipta satu alat yang boleh menukarkan cahaya matahari itu pada sumber tenaga. Okey. Sama juga macam tanah. Tanah ni kita boleh buat. Kita boleh campur-campur bahan jadi tanah dan temu tertentu. Okey, ini antara contoh sumber boleh baharu. Okey, jelas pelajar? Baik, insya-Allah. Terima kasih. Baik, ini antara contohnya sumber hutan yang dinyatakan tadi. Kepentingan dia, hutan adalah sumber yang boleh baharu. Sebab sumber hutan boleh digunakan untuk industri perkayuan. Nak buat rumah, buat perabot,
Industri perubatan. Dalam hutan tu ada herba-herba, pokok-pokok yang berpotensi ataupun hidupan-hidupan di dalam tu yang berpotensi. Kita boleh gunakan untuk menghasilkan ubat ataupun vaksin untuk tujuan perubatan. Sama juga pembinaan. Kayu-kayu balak, kayu-kayu dalam hutan tu ada yang digunakan untuk buat perabot. Ada juga yang digunakan untuk pembinaan rumah. Okey? Dan lain-lain lagi lah. Okey, itu hutan. Sumber hutan yang telah ditebang kita boleh pulihkan dan kita boleh ganti. Sama ada dengan cara menanam semula pokok yang baru. Sebab hutan ni bukan jatuh masa yang lama, 20 tahun, 30 tahun dia boleh wujud balik. Dan lagi dengan adanya teknologi R&D, Research and Development, kita boleh menghasilkan pokok baka baru yang sama kualiti tapi generasi baru yang mungkin lebih tahan daya penyakit dan lebih cepat proses pembesaran dia. Tu hebatnya ilmu. Ada ilmu insya-Allah. Baik, ini tanah yang wujud dalam pelbagai jenis seperti tanah laterit, tanah aluvium, pasir, beris, gambut seperti yang ada dalam slide tu ni. Yang mana tanah ni kita tahu digunakan secara meluas untuk tujuan pertanian dan sumber bahan mentah, industri dan juga pembinaan. Contoh untuk pertanian kita ada jenis tanah laterit yang digunakan untuk tanam padi, tanam getah, sawit dan getah, laterit. Untuk menghasilkan getah tu ialah bahan-bahan berdasarkan getah. Sawit untuk menghasilkan makanan, minyak masak. Okey. Aluvium. Penting untuk menghasilkan makanan ruji negara kita iaitu padi. Daripada padi diproses dapatlah apa? Beras. Pasir, tanah jadi pasir sesuai untuk pokok kelapa. Yang kita tahu bahawa pokok kelapa ni banyak kegunaan dia. Semua daripada struktur kelapa tu semua boleh guna. Daripada dahan dia, kulit kelapa, tempurung kelapa, buah kelapa itu sendiri, dahan kelapa tu sendiri yang lidi boleh buat penyapu, macam-macam lagi lah. Okey, tanah jenis beris yang digunakan untuk tembakau. Tembakau ni bukan saja untuk industri yang cakap, rokok ni bukan. Tembakau juga digunakan untuk perubatan, ubat. Okey, tembakau yang tak campur dengan apa-apa lah, pure tembakau. Gambut untuk tanaman nenas. Okey, ini antara untuk pertanian. Kalau untuk bahan mentah industri, kita ada juga seperti tanah liat untuk industri, okey. Batu kapur semua tu, okey, untuk pembinaan. Baik, seterusnya air, sumber air yang mana digunakan untuk pelbagai keperluan harian kita. Yang paling utama untuk kegunaan domestik lah. Kegunaan domestik, perkataan domestik itu merujuk kepada kegunaan harian yang kita guna sehari. Minum air, basuh baju, basuh pinggan, mandi. Segala-galanya dalam kehidupan kita semua melibatkan air. Kalau tak ada air, susah kita. Betul? Itu maksud bekalan air domestik. Selain itu juga, air juga kita perlukan untuk keperluan pertanian tadi. Nak menyirami, mengairi kawasan sawah padi, untuk tumbuh-tumbuhan dapatkan air yang cukup. Kita juga menggunakan air untuk mendapatkan protein daripada kegiatan aquaculture dan juga perikanan. Ikan tu sumber protein. Nampak penting air. Sebab itu Allah jadikan 70%. Bumi ini adalah air dan 70% pada tubuh badan kita pun kebanyakannya dalam bentuk cecair. Baik. So dan air yang tercemar pula boleh kita rawat. Kita ada teknologi, kita ada ilmu, boleh kita rawat. Tapi memerlukan kos yang tinggi lah. Tapi kalau boleh, kita jagalah sungai-sungai, air-air yang ada kat dalam negara kita ni yang secara semula jadi. Supaya kita tak perlu memerlukan kos yang tinggi untuk merawat air ni untuk dibekalkan ke seluruh negara. Okey, tengok seperti gambar aja tu lah. Baik. Baik, seterusnya adalah sumber tenaga alternatif. Perkataan alternatif ni ada sebagai gantian, pengganti ataupun backup lah. Backup bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni sebagai jaminan sekiranya berlaku apa-apa kat sumber-sumber yang ada ni, kita ada alternatif. Baik, apakah yang dikatakan sumber alternatif? Sumber tenaga alternatif ni adalah sumber yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebab sebelum ini kebanyakan tenaga elektrik dijana dengan menghasilkan bahan api fosil, iaitu sama ada gas asli, arang batu dan juga petroleum, yang mana ketiga-tiga bahan ini mendatangkan kesan kepada alam sekitar tak mesra alam. Okey, sebab itu kita ada sumber tenaga alternatif seperti suria ataupun cahaya matahari lah, solar tadi tu, air, angin,
ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan haiwan yang digunakan dijana balik untuk menghasilkan sumber tenaga elektrik. Untuk membekalkan elektrik kepada kita. Baik. Ini kerana tenaga elektrik merupakan tenaga yang paling banyak digunakan di kebanyakan peralatan moden masa sekarang. Bagi tahu apa tenaga yang tak menggunakan tenaga elektrik. Majoriti 90% menggunakan tenaga elektrik. Dan sebelum ni tenaga elektrik banyak dijana menggunakan bahan api fosil. Jadi sumber tenaga alternatif ni adalah sumber tenaga yang bersifat mesra alam. Daripada alam semula jadi. Kerana sumber ini mampu mengurangkan pencemaran alam. Mampu mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar berbanding dengan penggunaan bahan bakar api fosil yang cikgu ceritakan sebelum ini, iaitu gas, minyak dan juga arang batu. Okey, faham dan insya-Allah pada masa akan datang kemungkinan sumber tenaga alternatif ini akan menggantikan sumber tenaga yang ada. Sebab dia lebih mesra alam. Bumi kita ni dah tua, dah lama, so kita kena jaga supaya tidak menimbulkan efek. Sekiranya ada efek yang besar kepada alam sekitar, pada akhirnya yang akan merasa, yang akan merasai kesan tu adalah tak lain tak bukan kita sendiri manusia. Contoh tenaga alternatif ialah seperti tenaga hidroelektrik yang menggunakan sumber air untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga suria yang menggunakan cahaya matahari. Tenaga biomas yang menggunakan sisa tumbuhan dan juga haiwan. Digunakan balik untuk menghasilkan tenaga biomas. Ombak, daripada tenaga ombak yang menghempas pantai ataupun ombak wave, gelombang ombak yang bergerak di laut itu boleh kita manfaatkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ada cara kaedahnya. Tenaga geoterma, sebab ada setengah kawasan dalam negara kita, di dalam dunia, bukan negara kita, dalam dunia ini yang mempunyai kolam-kolam air panas yang banyak. Jadi kolam-kolam air panas tu, takkan kita nak mandi panas, so digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan yang terakhir, tenaga angin. Sebab ada setengah negara, setengah kawasan yang menerima angin secara konsisten dan juga kuat. Jadi kelebihan yang ada ini, kita manfaatkan menghasilkan tenaga elektrik. Menggantikan penggunaan bahan api fosil. Ini adalah contoh tenaga angin. So, kiri dan kanan dua contoh. Kincir angin moden dan juga kincir angin tradisional. Biasanya kincir angin tradisional menggunakan angin dan juga menggunakan air juga untuk menggerakkan kincir. Tetapi kincir angin moden ni sepenuhnya menggunakan tenaga angin untuk menghasilkan tenaga elektrik dan disalurkan ke kawasan rumah-rumah ataupun kilang-kilang ataupun kawasan-kawasan perindustrian. Seterusnya tenaga solar. Ini yang dikatakan tadi, menggunakan cahaya matahari, sebab ada setengah kawasan, setengah negara yang menerima pencaharian matahari 12 jam ataupun lebih 12 jam. Ada persyarat untuk menggunakan tenaga solar ni sekurang-kurangnya 7 ke 8 jam menerima cahaya matahari. Sebab daripada cahaya matahari ini ditukarkan kepada tenaga elektrik dengan menggunakan alat dipanggil ni panel solar. Ataupun yang nampak itu macam petak-petak tu, alat fotovoltaik. Alat ini akan menukarkan cahaya haba matahari ini kepada tenaga elektrik. Seterusnya tenaga geoterma. Ini antara negara-negara yang mempunyai kolam air panas yang sangat panas. Jadi wap haba kolam air panas itu dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga tenaga ombak. Ada setengah negara yang menerima ombak yang kuat ataupun dia punya wave, gelombang ombak di laut dia tu tinggi, kuat dan konsisten. Jadi dimanfaatkan tenaga itu, gelombang air ombak yang naik turun, yang menghempas pantai itu digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hebat tak? Hebat. Teknologi sekarang. Ilmu yang ada, kita cipta teknologi, boleh manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita untuk kemudahan hidup kita. Dan ini adalah tenaga biomas. Sisa kelapa sawit yang dah tak digunakan daripada dibuang begitu saja. Mengeluarkan bau yang tak elok, baik digunakan, dibakar di dalam satu alat ni panggil incinerator yang akan menghasilkan tenaga elektrik pula. Bila bakar tu, proses haba tu, sama juga sisa-sisa kayu, pada dibuang begitu saja, digunakan balik. Sisa najis haiwan, sisa hempas tebu tu kan, proses air tebu, minum air tebu, apa dia buang, rugi ataupun bakar mendatangkan kesan pada alam sekitar. Kalau buang pun mencemarkan juga. Baik dikumpulkan, dihantar ke kawasan tertentu,
dan dibakar dalam satu relung nama incinerator yang akan walaupun dibakar dalam incinerator tu tak akan membebaskan gas-gas yang berbahaya lah sebab ada teknologi dia. Tapi boleh menukarkan kepada tenaga biomas yang memberi kemudahan kebaikan kepada kita. Baik, itu yang tadi. Sumber semula jadi yang boleh dibaharui. Baik, seterusnya kita pergi pada yang kedua, iaitu sumber tidak boleh baharu. Apakah yang dikatakan atau apakah yang dinamakan, yang dikategori yang termasuk di dalam golongan sumber tidak boleh baharu? Maksudnya kita guna sekali, dia akan habis. Ataupun kita keluarkan secara berterusan, dalam tempoh satu jangka masa tertentu, dia akan habis. Dan memerlukan tempoh yang sangat lama untuk sumber ini di-generate ataupun dihasilkan semula. Baik, seperti yang diberitahu ke tadi, sumber tidak boleh baharu ialah sumber yang akan pupus ataupun yang habis dalam jangka masa tertentu sekiranya penggunaan sumber ini tidak dirancang atau tidak diselia dengan baik. Yang mana sumber ini tidak boleh diganti dan tidak boleh diperbarui kerana proses pembentukan untuk menghasilkan kembali sumber ini memerlukan masa yang sangat panjang. Ini cukup tadi ratusan dan ribuan tahun. Okey, ratusan dan ribuan tahun. Okey. Dan sumber ini tidak boleh baharu iaitu sumber mineral. Sumber mineral tergolong dalam sumber yang tidak boleh baharu iaitu sumber yang berada di dalam perut bumi. Dia berada dalam tanah dalam tu so dia terhasil disebabkan oleh proses mempatan, proses enapan yang lama, cukup lama dalam tu, so dia berubah menjadi sumber-sumber mineral yang tertentu. Dan daripada sumber mineral ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis iaitu mineral logam dan juga mineral bukan logam. Baik, sumber tidak boleh baharu yang pertama iaitu kategori sumber mineral logam. Boleh sebut logam benda yang besi, yang keras. So contoh mineral logam ni adalah seperti emas, biji besi, bauksit, kuprum. Empat ni dulu. Okey, emas kita tahu untuk buat barang perhiasan atau barang-barang kemas. Okey, biji besi digunakan, dikeluarkan, diproses untuk menghasilkan bahan-bahan berdasarkan logam. Manakala bauksit ini adalah menjadi bahan asas di dalam pembinaan ataupun penghasilan aluminium. Dan kuprum yang merupakan pengalih tenaga elektrik yang baik digunakan untuk membuat wayar elektrik. Dan sumber mineral bukan logam lah. Apa yang bukan logam tu? Yang tak logam apa? Ini dia. Gas asli. Kalau logam kan cair. Yang digunakan untuk industri kimpalan ataupun gas memasak. Kimpalan ni maksudnya kita kimpal lah. Dia pakai topeng tu, api. So dia nak cantumkan besi-besi tu, proses kimpalan. Dia menggunakan gas ini untuk ada api kuat tu. Batu granit. Batu bukan logam. Untuk pembinaan. Pembinaan apa? Bangunan, rumah tinggi, batu-batu granit yang dipecahkan di kuari yang tajuk sebelum ni. Kan? Kaulin. Buat jenis tanah. Tanah ni kaulin yang dikeluarkan untuk menghasilkan tembikar. Bahan tembikar. Okay. Petroleum kita tahu untuk bahan bakar ataupun dihasilkan cat, bahan-bahan kosmetik. Semua berdasarkan daripada banyaknya pada petroleum dan pasir. Pasir yang dikumpul, dibakar dalam suhu yang tinggi boleh menghasilkan kaca. Baik, ini adalah antara contoh sumber mineral logam. Yang disebutkan tadi. Ini kita bagi contoh gambar dia. Macam ni rupanya bauksit. Okey, batu warna kemerahan. Bila diproses dikeluarkan, terjadilah aluminium. Tak kenal aluminium. Minum air tin tu aluminium lah. Susu tin tu aluminium lah. Okey. Baik, ini biji timah. Warna macam perak batu macam ni. Dikeluarkan biji ni dan dileburkan menjadi untuk pembuatan barang komputer lah. Cerek elektrik apa semua tu banyak lah. Okey. Nampak tu contoh gambar di situ kan. Kuprum. Pun sama juga. Yang dikeluarkan untuk pembuatan wayar. Dia macam nampak macam batu ke gitu kan. So diproses jadi wayar yang lembut. Okey. Dan yang terakhir ni emas. Semua orang tahu. Okey, pembuatan barang kemas. Okey, cuma yang kita nampak selalu dalam bentuk yang dah siap. Ini contoh gambar yang kita bagi tak siap. Macam ni bauksit. Macam ni biji timah. Macam ni bentuk emas. Okey.
Nah, ini pula adalah contoh sumber mineral bukan logam. Tadi logam, ini bukan logam. Apa dia? Kaolin. Untuk barang tembika. Nampak tu menghasilkan tembika kat situ. Ini tembika. Bersayung semua tu. Okay. And then pula batu granit. Untuk industri pembinaan. Nampak dia buat masjid gitu. Masjid Putrajaya tak? Okay. Gas asli. Untuk buat apa nampak tu? Gas memasak. Ataupun kimpalan. Kan? Seterusnya ni. Arang batu. Industri melebur besi. Tu dileburkan besi. Bukannya jangan ingat arang batu sama dengan arang kayu. Berbeza. Arang kayu untuk bakar barbecue tu. Makanan boleh. Arang batu tak boleh nak bakar makanan. Jangan. Okay. Arang batu digunakan untuk melebur besi. Okay. Yang ini petroleum. Semua orang tahu bahan bakar kenderaan. Tapi banyak lagi sebenarnya. Bukannya bahan bakar kenderaan. Banyak lagi yang dihasilkan daripada sumber petroleum. Jalan tar. Bahan kosmetik. Cat. Marker semua tu. Banyaklah bahan kimia lain. Dan air sekali tu pasir. Untuk barangan kaca. Pasir buat kaca rupanya. Macam mana dia buat kaca? Ada cara dia. Baik. So, itu saja untuk hari ini. Berkaitan dengan sumber semula jadi. Boleh baharu dan tidak boleh baharu. Yang mana tidak boleh baharu pula. Boleh bagi kepada dua. Sumber logam dan juga bukan logam. Sumber tak boleh baharu tadi pula. Dipecahkan pula tadi kepada menjadi sumber tenaga alternatif. Baik, cikgu rasa itu saja untuk setakat hari ini. Baik, insyaAllah semoga memberi sedikit kefahaman dan juga pemahaman kepada pelajar berkaitan dengan topik sumber subtopik 6.1 untuk kita menamakan mengenal pasti sumber-sumber semula jadi yang ada. So, pastikan bila habis video ni, tanya diri balik. Apakah sumber boleh baharu? Apakah sumber tak boleh baharu? Apakah contoh sumber boleh baharu? Apakah contoh sumber tak boleh baharu? Sekiranya awak boleh jawab, awak boleh tulis naraikan balik. Bermaksud anda telah mencapai standard pembelajaran yang pertama yang kita inginkan di dalam subtopik ini. Baik, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam video pengajaran yang lain. Semoga dapat memberi manfaat. Okay, share lah pada rakan-rakan yang lain. Okay, banyak video-video geografi untuk membantu pelajar. Tak kisah, ambil lah mana satu yang mudah untuk pelajar fahami, gunakan untuk menjadi pelajar bijak pandai. Okay, sebelum kita akhiri, ingat, geography is fun, geography is all around us. That's all geography. Okay, selamat berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.